Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya nak bincangkan satu perkara yang unik malam ini, terutamanya kepada mereka yang akan menghadiri interview HLP. Satu daripada perkara yang saya rasa seperti kewajipan untuk ditanya dan dikaitkan dengan kajian awak, dengan proposal awak, adalah perkataan IR 4.0. Okay, bagi guru, apakah yang anda faham dengan AI 4.0? Okay, kita akan melahirkan generasi Z. Kita telah pun melahirkan generasi Z dan kita akan menghantar generasi Z kepada masa depan. Bukan lagi generasi Y ataupun X, kan? Mereka akan menjadi pengisi utama untuk zaman AI 4.0 yang realistik. Okay. Apa yang kita fahami dengan IR 4.0? Industrial Revolution 4.0, di mana ada banyak elemen-elemen yang telah pun menjadi keutamaan dalam memacu ekonomi negara. Okey, di peringkat makro yang lebih besar di sebuah negara, di segi kemajuan ekonomi, maka IR 4.0 membawa beberapa elemen. Okey, kita ambil yang utama saja, contohnya data science, big data. Okey, itu satu keperluan untuk kita mengumpulkan data yang berbagai dan kita memberikan interpretasi kepada hala tuju, trend, maksud yang ada dalam data tersebut yang selama ini terbiar sahaja. Okey, yang kedua pasal automation. Kebanyakannya dijalankan oleh robotik, robot yang jalan kerja bagi pihak manusia sebahagian daripada kemajuan ekonomi negara peringkat makro masa depan lah, yang telah pun bermula sekarang ini, ya. Trend yang telah mula untuk IR 4.0. Yang ketiga, cloud storage, cloud computing. Semuanya berada di cloud sekarang. Kita tak simpan dalam database. Kalau kita buat Zoom pun, zooming umpamanya pun disimpan dalam cloud. Kita ada pilihan nak simpan dalam sistem kita kan, nak simpan dalam cloud. Okey, dan yang ketiga, tentulah yang keempat, yang paling popular adalah IoT, Internet of Things. Segala-galanya interconnection. Tidak ada yang terpisah antara satu sama lain. Jadi bila itu di peringkat makro IR 4.0, bagaimana pula di peringkat sekolah? Okey, di peringkat sekolah untuk menyediakan tenaga kerja, maka dia di peringkat mikro, yang lebih bawah daripada peringkat makro. Peringkat mikro kita katakan education 4.0. Banyak tulisan-tulisan, bila kita type saja publication dalam education, maka dia kaitkan dengan education 4.0, bukannya IR 4.0. Okey, mukadimahnya memanglah IR 4.0, tetapi di bawahnya dia mengupas bagaimana education 4.0 diperlukan untuk mengisi IR 4.0. Jadi kita jangan confuse. Kita bukan buat IR 4.0, tapi kita menyediakan tenaga kerja yang akan mengisi keperluan IR 4.0, tetapi di peringkat mikro tentulah pendekatannya berbeza, education dengan ekonomi ataupun kemajuan sesebuah negara. Okey, saya nak berkongsi sini dalam 7 perkara yang boleh dikaitkan dengan education 4.0. Okey, dan ianya membawa kepada penyediaan tenaga kerja untuk mengisi IR 4.0, dan kita nak buat kajian education 4.0. Okey, pertama adalah tentang personalized learning. Pembelajaran telah mula lebih ke arah personalized. Okey, guru boleh bagi soalan yang fleksibel, assignment yang fleksibel, tajuk yang fleksibel. Okey, bergantung kepada pelajar. Mereka lah mengikut apa yang dikatakan self-regulated learning. Mereka lah yang mengaturkan apa yang mereka nak buat dengan assignment yang fleksibel yang diberi oleh pihak sekolah ke, pihak guru ke, ataupun pihak institusi tempat mereka belajar. Jadi elemen pertama yang kita boleh kaji adalah elemen self-regulated learning, personalized learning. Okey, dan yang berkaitan dengannya. Okey, yang itu yang maybe antara perkara yang mungkin wujud dalam pemikiran kita bila kita nak buat kajian education 4.0 untuk support IR 4.0. Itu yang pertama secara mudah, ya. Yang kedua tentulah learning at any time, learning at anywhere. Okey, learning at any gadget. Guna gadget apa pun tak apa. Ini sesuai dengan IoT, ya. Masa bila pun tak apa. Okey, dan di mana pun tak apa. Jadi
learning at any time, okay, at any place using any gadget adalah satu daripada revolusi dalam pendidikan Education 4.0 yang selari dengan keperluan IR 4.0. Okay, maybe ketika generasi Z ini, X ini ataupun Z ataupun siapa-siapa yang berada pada IR 4.0, ketika itu waktu kerjanya fleksibel. Dengan gadget itulah mereka bekerja di rumah, di mana-mana saja. Okey, mereka boleh melaksanakan tugas bagaimana sepatutnya mereka laksanakan, tidak semesti duduk dalam pejabat. Jadi situasi pembelajaran pun harus menyediakan situasi yang itu, self learning ya, berdasarkan apa sahaja yang ada kepada kita dan interconnected tadi, maka elemen itulah elemen IoT yang ada dalam IR 4.0. Bukan kena buat IoT kat sekolah, kena pula buat kajian kena ada IoT. Okey, kena ada gadget yang boleh menghubungkan itu, ada printer yang boleh menghubungkan, ada handphone. Itu kerja IR 4.0, mereka di bidang technical dan juga technician dan maybe engineering, computer engineering. Itu bukan research di bidang education. Education adalah untuk melihat keperluan learning at any time, any place by using any gadget. Okey, itu yang kedua. Elemen yang ketiga adalah project based, yang perlu diperbanyakkan. Okey, antara elemen yang perlu dimasukkan contohnya project based supaya untuk menghasilkan autentik. Okey, di situ juga ada elemen-elemen yang dikatakan sebagai coding. Okey, di mana kita menyelesaikan suatu projek itu berdasarkan coding, di mana ianya dilakukan lebih secara sistematik, berbeza dengan project base yang sebelum ini. Dan project base yang kita buat tu mesti project base yang akan selari dengan IR 4.0. Contohnya kita ada projek yang menggunakan data daripada cloud storage. Okey, kita menggunakan elemen automation. Okay, maybe dalam project based tu ada juga sedikit elemen IoT, tetapi project based theory from the perspective of education, not from the perspective of IR 4.0. Iaitu yang kita nak buat. Project based itu menyediakan kita satu pemahaman bahawa projek inilah yang akan banyak nanti berlaku bila kita berada dalam IR 4.0, mereka bekerja nanti ya. Okay, itu elemen yang ketiga. Okay, elemen yang keempat, elemen problem solving, a complex problem solving. Di situlah munculnya computational thinking. Okay, higher order thinking skill. Okay, elemen-elemen itulah yang kita cuba kaji. Macam mana PBL ini boleh dikaitkan dengan computational thinking, dan maybe ada elemen-elemen coding. Okay, algorithm yang kita masukkan. Tak mesti dalam subjek komputer, subjek fizik, matematik, sains, whatever subjek pun boleh, sebab PBL, problem based learning, dan computational thinking from the perspective of education tak sama from the perspective of IR 4.0. From the perspective of education, okay, computational thinking adalah satu proses bagaimana kita cuba nak imitate cara programmer komputer berfikir untuk menyelesaikan satu masalah yang kompleks secara lebih sistematik. Itu elemen yang keempat. Elemen yang kelima ialah macam mana nak menggunakan data yang ada dalam pendidikan, maybe big data, okay, dan kita nak belajar menginterpret, nak tengok trendnya supaya sebarang keputusan decision making oleh decision maker di peringkat education bukan berdasar kepada kuasa yang ada pada dia, bukan berdasar kepada tingginya pangkat yang mereka ada, tapi berdasar kepada interpretasi daripada data management, bahagian pengumpulan data, whatever lah, Kementerian Pendidikan pun banyak data peperiksaan, data itu, data ini, macam data nak diinterpret secara yang lebih komprehensif. Okey, maka itulah kajian yang patut dilakukan. Okey, itu yang kelima. Yang keenam adalah implementasi. Flip classroom, blended learning, MOOC umpamanya. Okey, itu, dan maybe dalam tu adalah elemen-elemen tools yang digunakan seperti augmented reality ataupun virtual reality sebagai tool saja, tapi bukan sebagai sesuatu yang besar untuk diteorikan. Teori itu akan lebih kepada flip classroom, how to handle, how to implement, how to run, how to make it more effective ya. Flip classroom, blended classroom, remote learning, MOOC, whatever namanya, yang akhirnya sebenarnya selari dengan apa yang akan kita fahami dalam IR 4.0.
Okey, sebab elemen flip itu ada juga dalam elemen IR 4.0. Ada kalanya kita buat assignment kat rumah, buat projek kat rumah, whatever, dan kita bawa kepada office kita untuk berbincang dengan rakan-rakan kerjaya. Itu yang keenam. Okey, dan yang terakhir, yang ketujuh adalah independent. Okey, di mana kita banyak choices nak buat. Terutamanya bila mereka masuk tingkatan 1, tingkatan 2, 4, 3, 4, 5 itu sebenarnya mereka patut ada banyak choices. Bukan 2 saja, sama ada sains atau sastra, ataupun 3, sains, sastra atau vocational. Tapi ada banyak lagi elemen. Vocational pula ada elemen-elemen dia. Sains pula ada elemen-elemen dia. Kita tak nak mereka belajar fizik, kimia, bio, matematik, semua kita belajar tapi semua tak tahu. Dapat banyak tapi semua tak tahu. Kita nak mereka mengkhusus kepada sesuatu dan ia lebih bentuk integrated. Okey, secara independen kan. Tapi independen yang dikatakan sebut ada elemen berdasarkan kepada keperluan-keperluan yang untuk support IR 4.0. Okey, sebelum saya lupa, satu elemen yang saya terlupa nak sebut tadi adalah elemen collaboration. Dalam project based learning tadi yang saya sebut, yang nombor 4 tadi, kita perlu masukkan elemen collaboration lah. Sebab itu elemen yang perlu untuk masa depan, dan kita boleh collaborate. Umpamanya pelajar sekolah menengah di Bandar Baru Bangi Jalan 3 boleh collaborate dengan pelajar sekolah menengah di Selanda Melaka, boleh collaborate dengan pelajar di Jenan, okey, Jitra Kedah umpamanya. Jadi mereka boleh collaborate untuk belajar. Elemen inilah yang akan bawa nanti mereka kepada IR 4.0. Jadi fahamilah beza di antara IR 4.0 dengan education 4.0, di mana elemen education itu mesti berdasarkan kepada teori-teori yang ada yang kita perlu revise. Sebab PBL dalam matematik polia itu dah hanya menampung sebahagian daripada keperluan compositional thinking yang lebih sistematik. Okey, apa maksud personalized learning, self-regulated learning yang telah pun menjangkau satu situasi yang tidak sama lagi seperti yang sebelum ini. Okey, kita ada sebelum ni Vygotsky, social constructivism. Kita punya peer adalah rakan yang ada pengetahuan lebih. Besok tak lama lagi ataupun sekarang ini peer kita bukan rakan lagi. Peer kita adalah komputer, peer kita adalah application, peer kita adalah data, peer kita adalah teknologi, augmented reality. Jadi ZPD yang kita belajar dalam Vygotsky itu maybe kena revise. Itulah tujuan awak buat research dapat PhD. Bukan nak buat kajian IR 4.0, itu biarlah mereka yang berada dalam bidang itu dan telah pun bekerja dan telah pun berada dalam industri. Di peringkat education 4.0, itulah elemen-elemen yang saya sebutkan tadi. Kena faham ya. Terima kasih kerana berikan perhatian sedikit sebelum anda menyediakan proposal, whatever is it you call it. Mudah-mudahan anda berjaya. Saya sangat gembira kalau anda berjaya. Tetapi kadang-kadang anda faham A, tetapi ada pihak sekolah yang tak faham juga, sebab mereka tidak berada di sekolah. Mereka berada di industri. Mereka ingat sekolah tu sama macam industri. Tidak, mereka hanya selari, tetapi mereka tidak sama. Sebab tu kajian di peringkat education 4.0. Saya suka ada perkataan education 4.0 tu sebab elemen-elemennya teori-teori education, bukan teori-teori lain daripada education. Okey, termasuk pula dalam education nak guna pula teori computer science. Mati jawab dia. Okey, itu saja yang sempat saya bersama anda. I love you very much. Good night. Bye bye.